Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya pada malam ini kita dapat menyambung kembali pengajian kita daripada kitab At-Tadhkirah oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih lagi di dalam bab ataupun di dalam perbincangan berkaitan dengan hisab, perhitungan di hari akhirat ketika manusia dibangkitkan oleh Allah pada hari akhirat di padang mahsyar. Manusia akan dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihitung, diperiksa amal yang mereka lakukan di dunia. Kalau kita tengok di dalam kuliah yang lepas, kita telah menyentuh berhubung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut berhubung dengan hisab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisab 'udziba." Sesiapa yang dihisab atau diperiksa amalannya, udziba, dia akan disiksa. Kemudian kita juga tengok hadis di mana Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan isu hisab, yang mana apabila Nabi menyatakan siapa yang dihisab akan diazab, lantas Aisyah radhiyallahu anha bertanya, alaysa yaqulu Allah ta'ala, bukankah Allah Azza wa Jal berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka ia akan dihisab hisaban yasira, dengan perhitungan yang mudah. Apakah yang dimaksudkan dengan perhitungan yang mudah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzalikal 'arad, yang dikatakan sebagai hisab yang mudah itu al-'arad, pembentangan. Maksudnya orang yang hanya dibentangkan amalannya tetapi tidak diazab. Sebaliknya ada orang yang dibentangkan amalannya dan diazab. Maka sebab itu tuan-tuan, apabila kita menyebut tentang hisab, para ulama membahagikan hisab kepada dua jenis ataupun dua keadaan. Bagaimana amalan tuan-tuan itu dibentangkan ataupun dihisab oleh Allah itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, al-'arad, pembentangan, ditunjukkan amalan kita. Seperti mana di dalam surah Al-Insyiqaq yang kita sebut tadi ni, pada ayat yang ke-7 dan ke-8, sesiapa yang diberikan buku amalannya daripada arah kanan, maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dengan lebih jelas
Yang dikatakan arat ni, pembentangan dengan cara yang mudah. Maksudnya sesiapa yang termasuk daripada kalangan mereka yang diberikan buku catatannya daripada sebelah kanan, ia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Bagaimana yang dikatakan hisap yang mudah tu? Maksudnya dia tak kena azab, selamat. Jadi kalau kita masuk dalam bab ataupun bahagian yang pertama al-arad, kita selamat. Kita tak kena ujian. Dibentangkan amalan kita tetapi tidak disiksa. Diampunkan. Sebaliknya tuan-tuan, kalau kita masuk kepada bahagian yang kedua yang dia panggil al-munaqashah, iaitu kita akan disoal siasat. Kita akan dihitung dengan perhitungan yang begitu ketat. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi tadi, manuqisha. Sesiapa yang dihisap. Munaqashah ni bincang. Siapa yang disoal, diberatkan hisapnya, udziba, dia akan diazab. Jadi kita akan tengok dua bahagian tu. Bahagian yang pertama al-arad. Dibentangkan sahaja buku catatan kita, amalan kita, setiap daripada perlakuan kita itu, kemudian Allah Ta'ala mengampunkan dan menghapuskannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyatakan, innallaha yudnil mu'min. Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat akan mendekatkan seorang mukmin. Ini arad. Kita bincang satu-satu. Kita pergi kepada al-arad dulu, pembentangan tanpa munaqashah. Maksudnya ditunjuk, dibentangkan dan dilepaskan. Ini proses yang sangat menenangkan. Allah akan mendekatkan seorang mukmin, fayada'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup dan melindungi dirinya, yakni orang yang soal tadi, orang yang akan dihisap tadi. Sebab itu kata para ulama, ada manusia yang dihisap secara terbuka, ada yang dihisap secara tertutup. Bila kita bertemu dan menghadap Allah, dibuka dan dibentangkan amalan kita, proses itu berlaku dalam dua keadaan. Dia boleh berlaku dalam keadaan kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja, tidak dilihat dan tidak diketahui oleh sesiapa pun. Sesi pembentangan ini dilakukan secara tertutup. Apa sahaja yang dibongkarkan, dibuka oleh Allah mengenai diri kita, hanya kita yang akan melihatnya dan kita yang akan menyaksikannya. Tidak diketahui oleh sekalian makhluk. Aib dan buruk kita dilindungi oleh Allah. Segala dosa dan kejahatan yang kita buat di dunia ini bukan sahaja ditutup oleh Allah di dunia, bahkan dilindungi oleh Allah pada hari akhirat. Ini keadaan yang pertama. Kemudian kata para ulama, dia boleh berlaku pada keadaan yang kedua, iaitu amalan kita dibentangkan dan dibongkarkan, ditunjukkan di hadapan khalayak dan keseluruhan manusia yang berada di padang mahsyar akan melihat dan menyaksikan sikap dan wajah kita yang sebenar. Mereka akan melihat bagaimana Allah menghitung amalan kita, dan perhitungan ini berlaku secara terbuka. Ini cara yang kedua. Sebab itu kata para ulama, hisab ini adalah
azab Allah. Proses hisab ini Allah menghitung, membuka, bertanya, soal, menunjukkan segala tingkah laku dan perbuatan yang kita lakukan itu adalah suatu azab. Belum diazab dalam neraka lagi, soal jawab itu sudah azab. Berdiri di hadapan Allah untuk menjawab setiap soalan itu adalah azab. Adalah azab. Itu apa yang disebut oleh sebahagian ulama tentang makna hisab adalah azab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini arad. Tuan-tuan kena ingat, ini baru bahagian pertama, al-arad. Fayaqul ata'rifu zamba kadza, adakah engkau mengetahui dosa ini? Apakah engkau mengenali dosa ini? Dibentangkan, ditunjukkan dosa kita tu. Perbuatan kita di dunia dahulu ni Allah Ta'ala tunjuk. Kita tengok, ata'rifu dzamban kadza, kau kenal apa perbuatan ini, dosa yang kau buat ni? Ata'rifu dzamba kadza. Kemudian Allah Ta'ala tunjuk lagi dan tanya lagi. Fayaqulu na'am, maka jawab hamba tersebut, na'am, ya, saya mengenalinya, saya mengetahui, terpampang tentang amalan kita tuan-tuan. Perbuatan tuan-tuan dan saya dibuka, dibongkar. Setiap tulisan, perkataan, tindakan, perbuatan, langkah yang kita buat di dunia ini ditunjukkan semula. Sebab itu orang yang beriman kepada yaumul hisab, yaumul jaza, dia akan berfikir banyak kali sebelum dia bercakap ataupun sebelum dia menulis. Sebelum dia nak mengeluarkan apa-apa tutur kata-kata, dia akan fikir banyak kali. Sebelum dia nak maki orang, sebelum dia nak kata dekat orang, sebelum dia nak bercakap tentang hal orang, dia akan fikir. Ma yalfidhu min qaul, Quran sebut. Tidak ada sesuatu lafaz yalfidh yang keluar daripada mulut dia, ladaihi, melainkan di sisinya raqibun atid. Pasal itu orang yang beriman, dia tak semudah-mudahnya dalam nak menulis. Tapi hari ini kita melihat sikap sebahagian manusia, dia tak heran untuk dia menulis, kerana dia berselindung di sebalik penyamaran lah. Kalau tuan-tuan faham macam Facebook, siapa bukan kenal kita. Kita nak tulis tentang orang, nak maki, nak komen, nak kata dekat orang, sebab kita berselindung di sebalik wajah kita yang sebenar. Orang tak tahu siapa yang tulis. Maki cukup sakan, berkandak maki, kan? Tetapi orang beriman, orang-orang yang dimaki ni, pertama dia tak heran lah. Pasal apa? Pasal setiap daripada kata-kata yang dilemparkan, yang dilontarkan, tuduhan, gelaran, yang orang gelak, orang kata, orang tuduh, orang buat sesuatu yang dia tak buat, atau dia tak kata, tuduhan yang tak benar, setiap benda itu akan dihisap oleh Allah. Ini menjadi rahsia kenapa orang beriman tenang dalam menghadapi tuduhan dan tomahan. Ini satu perkara yang besar lah. Kemudian tuan-tuan, hatta idza qarrarahu bidhunubih, sehinggalah dia mengakui dosa-dosanya. Dia mengakui dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Bila dia tengok Allah Ta'ala bentang dosa-dosa dia tu, tengok apa kejahatan, perbuatan yang dia buat itu, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dia rasa, dia berpendapat dia akan musnah. Dia kata, pi dah aku hari ni, Jahannam dia.
Apabila Allah Ta'ala tunjuk amalan tu, dia rasa itulah kebinasaan dan kehancuran bagi dia. Sebab itu orang beriman, dia senantiasa menyesal dan dia senantiasa takut dengan dosa-dosa yang dia buat. Ada kesempatan dan peluang, dia akan menggunakan ruang yang ada itu untuk dia bertaubat kepada Allah. Untuk kita lari daripada buat silap, mustahil. Tapi untuk kita bertaubat itu senantiasa ada di hadapan kita peluang itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam keadaan kita rasa tak ada harapan, dalam keadaan kita rasa kita akan musnah dengan dosa-dosa kita, hancur dengan perbuatan kita sendiri itu, dalam keadaan itu Allah berfirman, setelah Allah tunjuk, Allah tayang, Allah buka arat, Allah tunjuk, Allah kata, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Aku telah menutupnya di dunia untuk engkau. Aku telah menutupnya dosa itu untuk engkau di dunia. Wa ana aghfiruha, maka pada hari ini aku mengampunkan dosa-dosa yang engkau lakukan. Allah kata di dunia dahulu dia dah tutup, orang tak tahu apa yang kau buat. Kejahatan, maksiat yang kau buat itu orang tak tahu pasal Allah tutup. Sebab itu kita selalu baca doa, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, peliharalah segala dosa, aib dan keburukan kita, aurat kita. Tutuplah segala keburukan dan kelemahan kita. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Peliharalah aib kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, fayu'ta kitab hasanatih, maka diberikan kepadanya buku amal kebaikannya. Jadi apa yang dia dapat? Keampunan dan kelepasan daripada Allah. Ini yang kita sebut sebagai arat. Arat ni bukan dia tak bertemu dengan Allah, bukan dia tidak dihisap, dihisap. Dibuka buku amalan dia, dibentangkan. Tuan-tuan akan tengok, puan-puan akan tengok apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat. Tetapi kesudahannya, pengakhirannya apa dia? Satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiru laka. Allah kata satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Dahulu aku telah tutup dan sembunyikan dosa ini hingga orang tak nampak. Pasal itu kita tak boleh buka dosa kita, pasal Allah tutup. Allah kata wa ana aghfiruha lakal yawm. Hari ini aku ampunkan. Ini dia panggil al-arat. Tuan-tuan ingat tak? Al-arat, bentang tanpa hukuman. Dia buka, dia tunjuk, macam kita lah kan. Cek. Adalah jumpa kesalahan tu, adalah jumpa kelemahan tu. Kita duk ingatkan, kata kenalah kita kan. Mungkin pengalaman macam-macam keadaan lah, tuan-tuan pergi mana-mana lalu sangkut, tak lepas. Tapi pemeriksa tu dia ada rahmat. Dia ada rahmat. Dia tu tak apalah, dia tu jalan lah, dia tu okey lah. Kita pun rasa okey lah ni kan. Kalau nak ikutnya sangkut, kalau nak ikutnya tak lepas. Tapi rahmat kan, kita lepas. Ini arat. Ini yang kita doa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Tuan-tuan doalah, kalau kita tak termasuk di dalam 70,000 yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab, doalah, mintalah kepada Allah supaya tuan-tuan dimasukkan ke dalam golongan yang hanya al-arat, bukannya al-munaqashah. Biarlah kita tergolong dalam kalangan hamba-hambanya yang al-arat,
yang hanya dibentangkan dan ditunjukkan, dan di akhir kepada perbicaraan itu Allah menyebut wa ana aghfiruha lakal yaum. Kita nak dengar perkataan itu di hujungnya. Mudah-mudahan tuan-tuan kita masuk dalam tu. Tetapi ada pula bahagian yang kedua yang disebut al-munaqashah. Al-munaqashah ni daripada perkataan Arab lah, macam Arab tadi pun samalah. Al-munaqashah ni maksudnya apa dia? Di soal, seperti kata Al-Hafidh Ibn Hajar. Ini kita tak mahu lah, kita berlindung lah. Doa supaya kita tak termasuk dalam sesi munaqashah ni. Munaqashah ni sesi soal jawab yang ketat lah, kan? Viva dia panggil munaqashah ni. Wal muradu bil munaqashah al-istiqsa fil muhasabati wal mutalabatu bil jalil wal haqir wa tarkil musamahah. Yang dimaksudkan dengan wal muradu bil munaqashah al-istiqsa, yang dikatakan munaqashah ni berbeza dengan al-arad tadi, iaitu al-istiqsa fil muhasabah wal mutalabah, suatu proses pemeriksaan yang begitu ketat, halus, detail. Ini dia akan bentang setiap perbuatan itu secara detail. Dan lebih berat daripada itu, kita akan kena di atas tindakan itu. Munaqashah ni kena. Al-arad tadi bentang lepas, bentang selamat, bentang ampun, bentang tak kena apa. Tapi kalau al-munaqashah kena. Bukan setakat dibentangkan, disoal dengan detailnya, diperhalusi setiap tindak tanduk dan patah perkataan kita itu, di hujungnya neraka sebagai tempat kesudahan. Itu dia panggil al-munaqashah. Bil jalil wal haqir, sama ada yang besar ataupun yang kecil, semua detail. Al-arad tadi ni, yang kecil yang besar tak tunjuk. Ada hadis cerita al-arad, dosa kecil sahaja yang ditunjukkan, dosa besar tak tunjuk. Ada riwayat Nabi sebut aradu, dibentangkan kepada orang yang kena arad tadi ni, sigharuha, dosa-dosa kecil dia. Lepas tu dia tanya dekat Allah Ta'ala, mana pi dosa besarnya? Allah hanya buka tunjuk dosa kecil, tapi Allah tak buka dosa besar. Dia tanya dekat Allah, di mana dosa besar yang dia buat? Dosa besar itu telah dipadamkan awal. Itu yang dia panggil arad tadi. Tapi munaqashah ni bil jalil wal haqir, semua kena. Wa tarkil musamahah, dan tidak ada pemaafan. Yang ni memang sangkut lah. Sangkut ni sangkut Jahannam. Itu apa yang dimaksudkan oleh Nabi tadi ni. Siapa yang dihisap akan diazab. Jadi tuan-tuan, kita faham daripada perbincangan para ulama, hisap ini akan menempuh dua keadaan. Sama ada seseorang itu dihisap dengan hisap yang mudah, iaitu al-arad, atau dihisap dengan hisap yang berat, iaitu al-munaqashah. Kan? Antaranya hadis yang selalu kita baca dan selalu kita ulang, yang Nabi SAW sebut tentang 3 golongan ataupun 3 orang yang pertama dihisap. Kan? Tuan-tuan selalu dengar hadis ni. Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha
Qala fama 'amilta fiha. Sesungguhnya manusia yang pertama yang akan dihisap oleh Allah, yuqda, akan dihisap oleh Allah, dihukum oleh Allah ni. Yang ni yang kita panggil al-munaqashah. Ini contoh al-munaqashah, iaitu seorang lelaki yang mati syahid, dibawa kepadanya segala nikmatnya dan ditunjukkan nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada dia. Kemudian ditanya kepada dia, kenapa engkau buat perbuatan tersebut? Kenapa engkau berjihad dan berperang? Dia kata, qataltu fika, aku berperang kerana-Mu ya Allah. Ini dia panggil munaqashah. Dia tanya, dia soal, dia tunjuk, dia tanya, dia soal, dia hitung. Kemudian Allah kata, kadzabta, kau bohong. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un. Kau berperang kerana ingin dipanggil atau dilihat, yuqal, digelar kepada engkau ini orang yang berani. Kemudian thumma umira, diperintahkan, fasuhiba ala wajhihi, diheret dengan muka di bawah, kaki di atas, hatta ulqiya finnar, dan dicampakkan ke dalam neraka. Yang ni dia panggil munaqashah. Hisab, tanya, soal, jawab, lempak dalam neraka. Tanya, soal, mengaku, jawab, lempak dalam neraka. Sangkut Jahannam. Buat tak? Pasal apa buat? Bila buat? Kenapa buat? Mengaku tak? Mengaku, lempak dalam neraka. Yang ni munaqashah. Orang yang baca Quran, orang yang baca Quran, orang yang kedua, orang yang alim, kan? Itu semua tuan-tuan dah dengar hadis tu. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, apa yang boleh kita ambil lagi pengajaran daripada hisab ni? Antara yang boleh kita ambil daripada hisab ini, setiap daripada kita akan tanggung dosa masing-masing. Tuan-tuan dan saya, setiap daripada kita ni akan dihisap buku siapa? Buku masing-masing lah. Saya ada buku saya, nama saya, amalan saya. Tuan-tuan ada buku tuan-tuan. Kalau tuan-tuan suami, buku tuan-tuan. Kalau isteri, buku isteri. Dia tak campak buku. Dosa yang tuan-tuan buat, tuan-tuan kena. Dosa yang bini tuan-tuan buat, bini tuan-tuan kena. Dosa yang anak tuan-tuan buat, anak tuan-tuan kena. Kalau tuan-tuan beriman, tuan-tuan beramal, masuk syurga. Anak tak beriman, anak tak beramal, anak masuk neraka. Itu sistem dia. Itu sifat kepada hisab tadi. Tak benar hadis-hadis yang kata, ini hadis-hadis palsu lah. Masyhur, seorang ibu atau ayah yang mati dibakar. Ini tersebar meluas dalam WhatsApp kan. Tuan-tuan mesti dapat ya. Mana-mana anak yang tak semayang, mak ayah dia mati, baguslah nak suruh anak tu semayang, tapi hadis tu palsu. Hadis tu tak betul. Walaupun disebut oleh sebahagian penceramah, dengar, oi kalau ceramah motivasi, kalau baca hadis lagu tu insaf anak-anak dengar, tapi hadis tu bohong. Nabi tak kata. Mana-mana ibu bapa yang dah mati, anak dia tak semayang, anak dia tak semayang, setiap kali anak dia tak semayang, dia bawa batu daripada api neraka pi bakar mak pak dia yang duduk dalam kubur. Tu dia. Orang lain yang tak semayang, orang lain yang kena bakar. Agama apa ni? Ni bukan hadis. Quran menyatakan seseorang itu tidak diazab. Banyak dalil-dalil yang menyebut. Kalau kita boleh tengok, Allah menyatakan bahawa setiap manusia itu akan diazab. Antaranya surah An-Najm, ala tadhiru wadhiratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak memikul atau menanggung dosa orang lain. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebut. Kalau sebelum itu kita tengok dalam surah Al-Isra ayat 15,
wala tadhiru wadhiratun wizra ukhra, dan sesungguhnya setiap orang tidak memikul dosa orang lain. Kemudian tuan-tuan, dalam suratul Baqarah ayat 281 Allah menyatakan thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Setiap orang akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan dia tidak akan dizalimi. Jadi manusia ini akan dibalas apa yang dia buat, dan dia tak akan tanggung apa dosa yang orang lain buat. Ini prinsip dalam agama. Maka sebab itu kalau ada orang sebut kata kita tanggung dosa orang lain, kita akan kena jawab dosa orang lain, tak benarlah. Illa, kecuali kalau kita mempunyai bahagian dalam perbuatan tersebut. Melainlah kalau tuan-tuan bersekongkol. Kalau bersekongkol, bersubahat, bertolong-tolongan, bantu-membantu, tak boleh ya. Contoh apa dia? Contoh apa dia? Orang nak buat jahat, tuan-tuan tak buat, tapi tuan-tuan memberikan sokongan. Tuan-tuan kena sama lah, walaupun tak buat. Orang nak buat jahat, tuan-tuan sediakan tempat, sediakan kemudahan. Dia kata kami ni payah nak buat jahat ni, tak ada tempat. Dia kata hampir buat bawah kemah ni. Aku beli meja bagi, aku beli kemah bagi, hampa pergi buat jahat bawah tu. Yang tukang beli tu kenalah, pasal dia ada bahagian, dia bertolong at-ta'awun, dia pergi buat kerjasama, itu dia kena. Dia kata saya tak buat, saya tak terlibat, tapi hang ada bahagian dalam membantu tu. Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala juga cerita dalam Al-Quran, surah At-Tur ayat 21, bahawa di antara anak dengan ibu bapa ini juga, kalaulah mereka itu tidak dihubungkan oleh iman, mereka tidak akan boleh membantu antara satu sama lain. Sebab tu saya selalu pesan pada diri saya dan tuan-tuan, paling penting dalam menghubungkan kita dan anak-anak kita ni iman. Iman. Kadang-kadang hubungan kita dengan anak-anak kita hanya sekadar hubungan duniawiyah, hubungan keduniaan, kasih sayang dunia, hubungan dunia, tetapi kita tak bawa bersama anak-anak dan keluarga kita itu di atas jalan iman. Allah menyatakan dalam surah At-Tur ayat 21, anak-anak itu tidak akan berhubung dengan kita jika mereka tidak mengikuti jalan iman yang kita pegang. Pasal itu tuan-tuan lebih besar, tuan-tuan kena tanya. Memang tuan-tuan tak tanggung, mereka nak buat apa tuan-tuan tak terlibat, tapi tuan-tuan tentulah nak bersama dengan mereka di dalam syurga. Quran menyatakan, kalau anak tuan-tuan buat jahat, memang tuan-tuan tak tanggung, tapi esok tuan-tuan masuk syurga, mereka tak masuk. Hari ni kita tengok kan, banyak anak-anak balik ke kampung nak pergi tengok mak ayah dia, lama tak boleh bertemu, lama tak berjumpa, balik rindu, nak melepaskan rindu, berkumpul bersama kan, makan sekali, bersembang sekali. Alhamdulillah, nikmat yang Allah Ta'ala berikan setelah dihalang beberapa tahun, Allah cabut nikmat tu dan Allah bagi balik. Tetapi tentulah lebih besar kalau kita tak boleh berkumpul bersama dengan keluarga kita di atas iman. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan orang-orang yang beriman. Ingat tuan-tuan, ni siapa-siapa yang ada anak cucu di rumah, ada anak beranak balik di rumah ni, memang kenalah dengan ayat ni. Allah kata walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Quran kata dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum, yang mengikuti mereka itu, dzurriyyatuhum, zuriat mereka, biiman. Quran letak biiman. Situ tuan-tuan tengok sekarang ni hubungan anak tuan-tuan di atas iman ataupun sebaliknya. Kerana Quran kata sesiapa yang mengikuti
ibu ayah dia daripada kalangan orang-orang beriman, zuriatnya, anak cucunya juga mengikutinya di atas iman. Quran letak syarat mengikutinya di atas iman. Alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Kami akan pertemukan mereka. Ni Quran janji ni. Kita kadang-kadang anak kita mungkin mati awal, ayah kita mati awal. Kadang-kadang kita tak boleh jumpa keluarga kita, sedih. Kan? Kita berpisah di dunia. Ada orang yang diambil keluarga, orang yang dia kasih, orang yang dia sayang. Quran kata, dan kami akan pertemukan mereka, yakni ibu dan ayah, dengan anak cucu mereka di dalam syurga. Ini janji Allah. Allah janji akan pertemukan balik, persatukan balik anak cucu kita dalam syurga, berkumpul semula, dengan syarat mereka mengikuti kita di atas iman yang kita juga berada di atasnya. Sebab itu hubungan yang lebih luas daripada itu hubungan iman. Betul, mereka dah besar, tak ada urusan dengan kita. Tapi tuan-tuan kena ingat, Allah sebut pertemuan itu pertemuan di kalangan orang-orang beriman. Kalau tuan-tuan pukul 7.30 ada di masjid, anak tuan-tuan ada di mana? Tak apa, bukan kami nak tanggung. Betul. Kita kena tanyalah. Anak-anak kita di mana? 7.30 kita dah di masjid. Alhamdulillah alal iman. Kita di atas iman, kita boleh masjid. Tapi 7.30 pada waktu yang sama, kita juga kena tanya, di mana anak-anak kita? Di Padang ke? Tidakkah langsung terdetik di hati kita, di mana anak-anak kita ketika kita mendengar majlis ilmu, ketika kita membaca Al-Quran, apa yang mereka buat? Bagaimana untuk mereka berkumpul semula, bertemu balik dengan kita, jika mereka tidak berada di atas jalan yang kita ada, jalan iman dan hidayah ini. Sangat malanglah satu orang bapa yang boleh berada di atas tikar sejadah, duduk menghadap Tuhan di kala waktu yang sama anak dan keturunannya tidak berada dalam keadaan yang sama. Lepas itu kita kena ambil berat. Walaupun memang dosa itu akan ditanggung oleh mereka, tetapi kita nak bertemu dan berkumpul kembali di dalam syurga. Itu dalam surah At-Tur ayat 21. Kemudian tuan-tuan, sedikit saya nak ambil kesempatan untuk sebut dalam kuliah kita ni, di antara benda yang kita akan dihisap esok di hari akhirat adalah berhubung dengan orang yang kita ikut. Tadi kita kata kalau kita ikut mak ayah kita di atas iman, kita akan berkumpul bersama dengan mereka di atas iman. Dan setiap apa yang kita buat, kita akan bertanggungjawab. Cuma saya nak ambil kesempatan dalam kuliah kita hari ini, di dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 166 dengan 167. Ini satu nasihat umum. Pengikut yang merosakkan, penyokong yang menjahanamkan, pembela yang membinasakan. Baru-baru ni tuan-tuan tersebar video seorang wanita yang mengeluarkan satu kata-kata. Sebab kita kata tadi, kata-kata pun Tuhan akan hisap tau. Pasal itu Nabi kata, bercakap satu orang manusia dengan satu patah perkataan yang dia sangka perkataan tu tak ada apa-apa, tetapi perkataan itu telah mencampakkan dia ke dalam neraka. Nabi kata satu manusia ni dia bercakap sepatah perkataan yang dia rasa perkataan tu nothing. Perkataan tu tak ada kesan, tak ada makna. Perkataan tu perkataan yang biasa. Tetapi disebabkan sepatah perkataan itulah yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Tersebar baru-baru ini satu klip video
seorang wanita yang mengucapkan perkataan yang telah dikomen, termasuk oleh mufti kita, telah dikomen, yang dia sebut Allah itu juga makhluk. Makhluk ni maf'ul. Dia daripada perkataan khalaqa, dicipta, cipta. Bila kita sebut makhluk, maksudnya yang dicipta. Pasal itu kita ni makhluk. Selain daripada Allah, makhluk lah. Allah tu khaliq, pencipta, creator. Allah tu pencipta. Kita ni yang dicipta lah. Kita maf'ul, yang kena cipta. Allah tu fa'il, dia yang mencipta. Dia kata Allah makhluk. Dia dah bertaubat. Saya tak mau komen perkataan dia tu. Pasal perkataan dia tu ramai ada orang komen, mufti pun dah bercakap, dah semua alhamdulillah dah jelas. Cuma yang saya nak komen ni apa dia? Yang saya nak respon untuk pencerahan kita yang berkaitan dengan hisab ni, golongan yang sokong, golongan yang bela, golongan yang menjadi pengikut dan follower ni, yang mana halatah tak ketahuan palaikok ni pi sokong. Sebab dia adalah founder kita, dia adalah pengasas kita, dia adalah kepala kita, dia adalah pemimpin kita, dia adalah geng kita. Ni masalah yang paling besar dalam hidup kita ni, masalah geng. Mau kalau geng kita kena bela, kita kena bertahan. Walaupun perkataan dia tu tak boleh nak kena kok mana dah, tapi oleh kerana dia geng kita, kita kepak pilah bagi kena. Ini satu sikap yang buruk, satu sikap yang tak bagus, satu sikap yang sangat dicela oleh Quran. Saya baca komen-komen tu, saya tengok sikit lah orang duk komen. Dia kata dia bukan maksudkan benda tu, dia maksudkan benda lain. Banyak lagi perkataan dia yang elok. Perkataan tu bukan ada apa-apa sangat. Tak ada apa-apa sangat. Allah makhluk, tak ada apa-apa sangat lah. Banyak ada. Yang lagi sakar ni, yang tumpang koh ke atas ni. Koh tu banjir dah, dia tumpang lagi ke atas. Dia dah banyak dah sedekah, apalah sangat dia tersilap tu. Oh, ini tuan-tuan yang jahat ni, yang sebenarnya yang sebahagian pemimpin, sebahagian tokoh, tak kira lah siapa pun dia ni, yang dia jadi berani, yang dia tak takut tu, pasal ada yang jenis ni lah, dongoi-dongoi ni, yang hampir buat pilah lagu mana pun kita akan bela. Yang ni tuan-tuan, esok bila dihisap, mereka akan lawan tuding menuding. Pasal itu bila kita tengok sikap pengikut ni, sikap penyokong ni, sikap yang bela, yang takwil, yang pusing ni, yang defend ni, oh macam-macam mereka nak kono, nak penyelamat juga, nak pertahan juga. Tapi akhirnya baguslah tokoh tu sendiri, wanita tu sendiri dah mengaku silap dan dia bertaubat. Tak ke kalut yang sokong tu. So tuan-tuan, mari kita tengok sikit apa yang Quran sebut tentang isu pengikut dengan yang diikut ni. Sebab Allah ni banyak yang dia panggil sebagai ta'assub. Ta'assub ni bahaya. Dia bukan boleh tengok dah, dia bukan boleh tengok hujah dah, dia bukan boleh tengok perkataan tu apa yang kawan tu kata. Dia kira siapa kata. Siapa kata? Geng kita. Okey, pertahan. Yang tu yang mai perkataan asabiah tu. Dia tak tengok, dia tak tanya dah dia kata apa. Dia tanya siapa kata? Geng kita. Geng kita kata, pertahan. Dia tak tanya dia tu kata apa. Ini bahaya. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, kita boleh tengok 166 hingga 167. Saya nak petik ni dan kita nak kaitkan dengan apa yang berlaku tentang sikap penyokong dan pengikut yang membawa padah dan merosakkan ni. Kita azan dulu, sekejap lagi saya akan baca ayat ni dan saya akan huraikan sedikit dan kita buat kesimpulan. Benda ni berat kerana dia melibatkan sikap masyarakat dalam menyokong benda yang mungkar. Allahu Ta'ala alam. Kita azan dulu Ustaz tuan-tuan.
Bismillah. Kita ambil satu ayat ni, kemudian kita ambil pengajaran yang besar daripada ayat ni, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak komen, ni pun ada juga sehari dua ni orang komen isu simulator haji, gambar Syekh Abdul Rahman Sudais, yang mana dia pergi pakai apa tu, video tu, dia boleh nampak macam 3D tu, boleh rasa macam kita, macam game, budak-budak pakai game tu, dia rasa macam dia berada di situlah. Visual tu dipaparkan di apa, di mata dia tu, di spek mata tu. Kononnya tersebar Saudi ni, kerajaan Arab Saudi ni akan buat haji pakai visual. Jadi tak payah pergi tawaf dah, tak payah pergi sa'i dah, tak payah pergi pegang Hajarul Aswad lah. Pakai benda tu, pusing saja, tengok kot skrin. Yang tu pun ada orang boleh pergi percaya. Punya teruk manusia ni.
Dia boleh pergi percaya kerajaan Arab Saudi akan buat haji macam tu. Kita tak nafikanlah kerajaan Arab Saudi itu memanglah ada benda teruk, benda yang salah dia buat, kan? Konsert apa bala tu ada dia buat, adalah kekurangan mana-mana kerajaan dalam dunia, tapi benda macam tu tak masuk akal lah untuk dia buat. Dan tuan-tuan, baru ni siapa-siapa yang pergi ke Mekah, Masjidil Haram tu diperluaskan. Yang buat luas-luas tu nak buat apa? Takkan waktu pun kita tak boleh fikir. Masjid tu diperbesarkan. Masjidil Haram tu siang malam kawasan dia diperluaskan. Tuan-tuan pergi Mekah pun kan, tengok diluaskan itu untuk menampung apa? Menampung ramai orang pergi, menampung jamaah. Oh, dia kata Mekah habis dah, lepas ni Mekah pakai spek mata pegang, tak payah api dah, duk kangak pun boleh buat. Tukang cerita pi reka baca pula dekat yang tiga suku pula percaya, pi sebar pula tengah suku pula pi percaya kat atas. Itu exhibition, pameran tu pameran. Berita tu masuk dalam berita Al-Haramain, masuk dalam berita-berita terkemuka, pameran, expo. Tidak ada kaitan dengan buat haji, kan? Ini satu bab juga, kan? Macam Syekh Sudaih tu lah, berita Syekh Abdul Rahman Sudaih itu pun orang kita berapa kali. Abdul Rahman Sudaih tu Imam Mekah tu seorang ya, mati kat 10 kali ya. Telah mati Imam Mekah. Sebab orang kita ni dalam bab sebar menyebar ni sangat cepat lah. Dia syok, kan? Nampak? Jadi tuan-tuan, saya nak sebutnya isu apa? Isu sokongan ni. Bila ada kadang-kadang dia cakap kok lain ni, dia cakap silap ni, orang sokong. Bila orang sokong ni tuan-tuan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi bongkak dan sukar untuk dia kembali ke pangkal jalan. Yang ni kita panggil pengikut yang membawa rebah. Pengikut ni dia bahaya. Quran kata apa? Dalam suratul Baqarah 166. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Iaitu ketua-ketua. Tak kira lah ketua ni boleh jadi pendakwah, boleh jadi bos, majikan, pemimpin. Dia tak kira lah, dia kira kepala. Boleh jadi dia ketua ajaran, ketua pengikut, pemimpin masyarakat, ketua bos, majikan, pengarah, tak kira. Dia yang penting dia kepala, ketului. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u. Iaitu ketika ketua-ketua yang menjadi ikutan, itu berlepas diri. Tuan-tuan kena ingat, ni Quran cerita pada hari kiamat esok ni, ketua-ketua tak kira lah siapa pun yang kita ikut tu, yang salah tu, dia akan berlepas diri, barak. Dia akan berlepas diri daripada kita. Dia tak mau terlibat, dia tak mengaku. Jangan duk pergi sokong, tak ketahui hala. Jangan duk pergi sondol, tak ketahui hala. Kawan tu kalau kata salah dak. Dia sedekah banyak lah, dia jual kek banyak lah, dia tolong banyak lah, banyak lah, ni banyak lah. Dia dah sedarkan banyak. Ada maksud lain lah, dia nak kata orang lain tak faham lah. Panjang lagi dia kata mereka pergi kerak bagi sikit lah, memahami di luar konteks lah, dia cakap dalam maksud lain lah. Oh, macam-macam. Pasal apa? Pasal geng dia. Akhirnya ketua-ketua ni yang menjadi orang follower, orang ikut dia ni, dia akan lari, dia akan berlepas diri. Wara'ul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika mana kedua-dua pihak, ketua dan yang mengikut itu, mereka melihat betapa ngerinya azab seksaan. Ketika itu terputuslah segala hubungan di antara mereka. Masa tu dia tak mengaku tau. Pasal tu tuan-tuan, ikut biar berilmu. Dalam Quran ni dia ada dua jenis pengikut tau. Dua-dua ada dalam masyarakat kita. Pasal Quran sebut, satu pengikut yang ikut membuta tuli. Satu lagi, yang ni
boleh tahan lah sikit. Dia memang tak ada ilmu, dia ikut. Satu lagi yang tahu kata salah tapi dia ikut juga. Satu dia ikut ketua tu. Ketua tu jalan jatuh longkang. Dia pun jatuh. Ketua tu tanya, awak yang ikut jatuh longkang sama? Saya mana tahu kata ada longkang. Saya ikut saja. Yang ni teruk tapi tak teruk sangat. Satu lagi, dia ikut, dia jatuh longkang. Ketua tu tanya, apa siapa hang ikut sampai jatuh longkang? Hang tahu tak kata ada longkang? Tahu? Hang tahu tak kata jatuh longkang ni? Tahu? Hang tahu kata ada longkang? Tahu? Hang ikut apa siapa? Saya memang ikut dah. Yang mana teruk? Yang ikut tak tahu kata ada longkang ke? Yang tahu ada longkang pun ikut juga. Tuan-tuan, dua-dua ni teruk. Tapi yang teruk, yang Quran celah sangat tu, hak yang tahu tapi ikut juga tu. Hati-hati. Kemudian sambungan ayat tu kita nak sudahi, kita nak tutup kuliah kita. Sambungan tu dia kata wa qala alladhina ittaba'u, dan pada ketika itu berkatalah para pengikut ni, siapa yang ikut sokong tak ketahuan hala ni, bela pertahan walaupun benda yang salah tu, law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut tu, alangkah eloknya lau anna lana, kalaulah eloknya fanatabarra'a minhum, kalaulah kita dahulu di dunia berlepas diri daripada mereka, kama tabarra'u minna, macam mana mereka lari daripada kita. Kita di akhirat esok nak ikut depa lari daripada kita. Di dunia dahulu kita sokong, tak mau lari daripada depa. Kemudian Allah kata, kadzalika yurihumullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah menampakkan kepada mereka amalan-amalan mereka dan penyesalan yang amat sangat kepada mereka. Wa ma hum bi kharijin minan nar, dan mereka tidak akan keluar daripada neraka. Dia kata pengikut tu kata apa? Tuan-tuan, jangan jadi seperti pengikut di akhirat esok. Kalaulah dahulu di dunia kita lari awal daripada depa, macam depa lari daripada kita la ni depa tak mau duduk dengan kita, depa tinggal kita. Dulu kalau kita tinggal depa lagi awal kan bagus. Dulu kita tak tinggal depa tinggal kita. Sebab itu tuan-tuan, beringat, ikut pada benda yang benar, tolak walaupun daripada geng yang sama. Sebab itu tuan-tuan pernah dengar tentang Abdullah bin Salam kan? Abdullah bin Salam ni, dia mai jumpa Nabi, dia masuk Islam. Pendek ceritalah, dia masuk Islam. Dia ni Yahudi. Abdullah bin Salam ni Yahudi. Tuan-tuan tengok kisah dia ni ada dalam masyarakat kita. Dia kata dekat Nabi, dia kata innal yahud qaumun buhutun fas'alhum anni. Dia kata Yahudi ni teruk. Abdullah bin Salam ni Yahudi, tapi dia kata Yahudi ni teruk. Cuba panggil dia, tanya tentang aku tengok. Pendek cerita, Nabi pun panggil. Nabi kata, ayu rajulin Abdullah ibn Salam fikum. Abdullah bin Salam ni Yahudi ya. Apa pandangan hampa tentang dia? Abdullah bin Salam Yahudi. Nabi panggil, tanya geng Yahudi. Masa tu mereka duk rasa Abdullah bin Salam ni geng mereka. Ini isu geng ni, isu kelompok ni, tak kira kelompok mana, geng mana pun. Yahudi, bila orang Nabi tanya Abdullah bin Salam yang Yahudi juga ni, dia kata apa? Khairuna wa ibnu khairina wa afdaluna wa ibnu afdalina. Dia ni orang yang paling baik, anak orang yang paling baik di kalangan kami, orang yang paling afdal, keturunan yang paling afdal. Pasal Yahudi dengan kami. Lepas tu Nabi pun panggil Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam pun mengucap. Ni Abdullah bin Salam masuk Islam dah ni. Majlis yang sama. Abdullah bin Salam yang hampa kata orang yang terbaik tu, anak orang terbaik, keturunan terbaik tu, dia masuk Islam. Syarruna wa ibnu syarrina. Dia ni orang yang paling jahat di kalangan kami, anak orang yang paling jahat di kalangan kami. Abdullah bin Salam kata, itulah Yahudi. Pasal apa dia puji tadi? Pasal geng. Pasal apa dia maki ni? Bukan pasal geng dia. Jadi tuan-tuan, hisab esok ni bukan di atas siapa geng kita, tapi di atas siapa yang ikut Nabi SAW.
Maka hadirin mukminin, bila kita nak sokong, bila kita nak pertahan, bila kita nak bela, belalah mereka yang sama dengan Nabi SAW. Itu yang akan menyelamatkan kita pada hari dihisab nanti. Kita tak peduli soal dunia, kita tak heran soal perhitungan manusia, kerana akhirnya sebaik-baik perhitung itu adalah Allah Azza wa Jalla. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.